kemudian menuturkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia hanya kerana membaca buku tentang Nabi, hanya kerana melihat orang berselawat pada satu majlis Maulidun Nabi. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ialah ada orang kata tak, yang orang Islam hari ini masalah sungguhlah. Ada je sebab suka nak berkelahi. Maulid pun berkelahi. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh, berkelahi juga. Hak semayang macam ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Hak kunut pula, ada kata Nabi angkat begini, ada kata Nabi bawah begini, ada Nabi tak bawah, akhirnya angkat bawah, begini jadinya. Cari je sebab nak berkelahi. Tu masalah kita ni. Allahu Akbar. Sedangkan adakah ini yang ditinggalkan oleh Nabi pada kita? Ya, saya selalu Masya Allah sedih. Sedih sangat-sangat sebenarnya, Masya Allah. Ya. Sebab tu memeluk Islam dia kerana, dan saya terus terbayang pada ketika itu, Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani. Antara kekayaan Allah, Allah tak akan mengurangkan sedikit pun pahala yang kita buat. Contoh, si hamba Allah yang beragak pada hari itu dengan sebab dia beragak dan berselawat kepada Nabi, dia dah balik, dah tidur dah, tak ke mana ada lah dia punya dah tak menang pun agaknya. Baju dia pun dah lusuh dan terbuang. Tetapi oleh kerana dia berselawat, mungkin dengan ikhlasnya orang tengok, dan kemudian orang itu seorang padri masuk Islam. Adakah Allah tak bagi pahala kat dia? Dia akan dapat pahala. Dan kemudian bukan sekadar itu pula, bila padri ni masuk Islam, ni yang satu kali, sekali lagi kita rasa kalah dengan mereka-mereka yang memeluk agama Islam. Mereka kerja mereka buat dakwah tak henti-henti. Berdialog, masuk ke gereja, berdakwah, mengajak. Dan kemudian bila dia dakwah, berapa ramai pula orang masuk Islam. Maknanya orang masuk Islam dengan sebab padri. Kenapa padri masuk Islam? Sebab dia baca buku. Kenapa dia baca buku? Dia tengok Maulidun Nabi. Kenapa dia tengok Maulidun? Dia tengok orang beragak. Orang beragak tu tetap dapat pahala dan saham setiap kali orang masuk Islam oleh padri tadi. Sebab tu ini dianjurkan. Sebab tu para ulama dulu bermati-matian, bersungguh-sungguh menyampaikan, merakamkan, membincangkan, membukukan, mengkitabkan ilmu. Supaya apa dia? Supaya umat ini boleh mengamalkan, mereka mendapat jariah. Jadi sebab tu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ya. Sebab tu kalaulah ada orang kata duk bising sangat, ya, ialah tak apalah kata, tentu dia tu orang yang soleh dan baik, sehingga dia kata tak apalah maulid ni tak payah. It's okay, sebab kita tu, dia tu mungkin baca hadis selalu, maka tak kisah. Tapi cerita ni adalah untuk orang awam tu. Orang, bila masa kita ada peluang dan kesempatan untuk menyanjung Nabi melalui selawat, kita sanjung. Bukan sanjung meletakkan Nabi adalah sama dengan Allah. Tapi ada juga kan salah. Saya baru ni ceramah satu tempat, dia kata, ada orang kata kalau selawat tu syirik. Itu kejut kingkong kita. Kita bukan mainlah selawat sambil menangis-nangis. Orang tu kata syirik, selawat syifa syirik. Ustaz, saya nasib baik, alhamdulillah, dengar dah tu, tak nak dah selawat. Nasib baik, dia kata. Selawat apa? Allah nak sebut selawat, tak nak, takut syirik, dia kata. Allah. Saya kata, marilah sini duduk sekejap, saya kata, ya. Nak panjang-panjang payah. Saya kata, syirik tu apa? Syirik tu adalah mengsekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Itu syirik. Okey, maknanya kita syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Itu syirik. Baca tengok selawat. Tak Ustaz, tak nak. Ustaz, jangan Ustaz. Bukan main, dia takut bukan main. Okeylah, saya tolong baca. Jom kita terjemah sama-sama. Allahumma. Kita terjemah tengok. Allahumma ni maknanya adalah, itu doa. Maksudnya adalah, wahai Tuhan, salli. Salli ni maknanya kalau kita terjemahkan, dia adalah fi'il amar. Fi'il amar maknanya kita menyuruh Allah berselawat pada Nabi. Dia adalah, cuma dalam doa Allahumma rzuqna, itu semua, itu adalah perintah-perintah. Tetapi berperintah dalam doa disebut jadi doa. Maknanya, ya Allah, engkau selawatlah kepada Nabi, tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub maknanya yang merawat hati dan penyembuhnya, hati tu. Dia kata, tu. Saya tak nak sebut, Ustaz sebut kan. Ustaz kena istighfar lepas ni, dia kata. Kenapa? Nampak
Allah yang menyembuhkan orang, bukan Nabi. Oh, maknanya syiriknya kat mana? Sebab kita telah meletakkan bahawa Nabi menyembuh, sedangkan yang menyembuh adalah Allah. Dah saya nampak dah kat mana isu yang dikatakan tersebut. Baik, saya kata, jom kita baca sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbil qulub. Perawat hati itu, semua yang saya kasih sekalian, perawat hati itu. Maksudnya apa dia? Yang merawat hati. Siapa yang merawat hati? Nabi lah dia kata. Ya Allah, tak faham ke bahasa di sana tu? Maksud di situ adalah Allahumma salli. Sebab dalam bahasa Arab ada yang dikatakan. Sebab tu kalau kita tengok dalam nahu kata apa dia? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Perkataan itu akan berubah makna di belakang itu disebabkan masuknya lafaz ataupun tak ada lafaz tapi takdir. Ya. Ni payah tak ada whiteboard ni. Kalau ada whiteboard pakai marker, insya-Allah saya conteng sikit orang terus nampak. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan kena pakai daya imajinasi saja ya. Tapi daya imajinasi lama-lama kan tenggelam. Tu bahaya juga kadang-kadang. Borek lama tenggelam medan. Kan? Baik, dia sebenarnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dia ada satu takdir. Hak tak ada dalam perkataan tapi ada benda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan. Tibbi mudhaf wa mudhafun ilaih. Maknanya, ya Allah, engkau berilah selawat, satu selawat. Yang selawat itu akan menyembuhkan hati-hati, penyakit-penyakit. Saya kata, siapa yang menyembuhkan? Nabi ke selawat? Tuan-tuan, tolong saya. Yang menyembuhkan tu dalam kita baca selawat tu, adakah Nabi yang menyembuhkan atau selawat Nabi? Selawat, bukan Nabi. Selawat yang kita minta Allah beri itulah yang akan menyembuhkan penyakit, yang merawat hati. Maknanya selawat itu yang menyembuhkan. Maka sebab itu dinamakan sebagai selawat tafrijiyah, selawat syifa. Bukan Nabi syifa, selawat tu. Dan saya tanya, kalau selawat itu yang menyembuhkan, selawat daripada siapa tadi kita kata? Daripada Allah. Adakah mungkin Allah syirik dengan selawatnya sendiri? Pelik no lah jadinya. Sebab syirik menyengutukan Allah selain daripada Allah. Allah beri rahmat, Allah beri penyembuhan. Antaranya Allah beri selawat. Tiba-tiba dengan selawat Allah jadi syirik. Masya Allah. Itulah ya, kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang kita dengar mudah sangat benda-benda ni menjadi current. Memang terkejut King Kong lah makcik tadi. Terus bila saya terangkan, macam mana Ustaz? Saya dah ceramah, saya dah bagi tahu semua orang taman saya ni dah. Lah, cepat sangat saya kata. Lain kali dengar banyak sikit. Ya? Sebab tu semua yang saya hormati, kadang-kadang bagi kita ini yang menjadi masalah, dan akhirnya kegelapan yang dibawa yang ada di zaman Nabi terus kekal di zaman kita. Kenapa semua yang saya kasih? Sebab umat membelakangkan ilmu yang macam dibawa oleh para Nabi di zaman lampau. Nabi Rasulullah SAW. Jadi sebab tu kalau kita tengok ya, Rasulullah ni kalau kita tengok memanglah ya, dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, terlebih dulu ya, dalam kita nak bercakap Nabi kelahirannya adalah merupakan cahaya yang akan memadam kegelapan jahiliyah, kita akan dapat lihat satu benda yang paling jelas. Nabi adalah seorang, bagi umat kita kena pandang Nabi dengan penuh rasa hormat. Tuan-tuan, jangan pandang Nabi macam biasa-biasa. Saya bukan cakap pada tuan-tuan, saya cakap pada diri saya sendiri. Sebab Nabi itu adalah merupakan manusia pilihan Allah sejak daripada azal, dan kemudian benar kata Allah adalah Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua alam. Apa itu alam? Kita belajar dalam tauhid, alam adalah kullu ma siwallah alam. Semua benda selain daripada Allah namanya alam. Dan Nabi adalah rahmatul lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat kepada benda selain daripada Allah. Maknanya malaikat mendapat rahmat dengan sebab Nabi. Alam, gunung, ganang, awan, lautan, sebutlah apa saja selain daripada Allah, semuanya mendapat rahmat dengan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perasaan yang kena ada dan ada dalam dada para sahabat. Sebab itu mereka hormat Nabi
sejak daripada mereka kenal Nabi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita kena hayati benar-benar sebuah hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Hashiman min Quraisyin wastafani min Bani Hashim." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kepada kita untuk bawa pada malam ni, dan kita bersama-sama dapat rasai benar-benar sesungguhnya Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Allah Ismail itu seorang yang terpilih bernama Kinanah. Dan daripada Kinanah itu Allah telah memilih pula seorang yang bernama Quraisy. Dan daripada Quraisy Allah telah memilih seseorang yang dipanggil sebagai Hashim. Dan aku, kata Nabi, min Bani Hashim. Memang benar ya, kalau kita baca tentang nasab dan nasal Nabi SAW, kita akan lihat. Saya baca daripada riwayat Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Nabi adalah Nabi SAW itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya berhenti kat situ dulu sebab nak minta izin nak minum sikit. Boleh ke? Boleh saya? Sebab guru saya selalu pesan, satu rezeki yang semua orang tengok, kamu seorang makan. Rezeki tersebut halal, tapi berkatnya sedikit. Orang tengok muka saya, tengok mikrofon, tengok meja, tak nampak air. Semua orang tengok, tok yang ambil saya seorang. Maka berkatnya sedikit. Sebab tu saya minta izin betul-betul sebab rasa dah lain macam kat sini dah. Boleh ke tuan-tuan? Allah baik sungguh. Tempat lain tak bagi sebenarnya. Allah. Benar kata orang soleh. Di tempat orang baik, air kosong rasa tertarik. Allahu Akbar. Sahlah memang tempat yang baik. Di mana kita tadi? Di mana kita tadi? Oh, di Allah, sejuk rasa hati penceramah ya. Setengah orang kata, terpulanglah ustaz, kat mana-mana pun tak apa. Allah, tu maknanya, nah, itu nak memang kena mengundur diri dengan cepat lah tu, Masya Allah. Tapi diri ni, Alhamdulillah masih fokus bersama-sama di Adnan. Itulah juga masalah dunia, baru dapat air sikit, lupa dah dunia. Allahu Akbar ya. Manusia ni mudah sangat diuji dengan kesenangan ya. Bila diuji dengan kesenangan, lupa akhirat. Sebaik ada sahabat menegur saya. Di mana tadi kita? Sampai pada Adnan bila khilaf indal ulama'ul hadith. Bila khilaf indal ulama'un nasab. Tidak ada khilaf di kalangan ulama Nabi Muhammad tadi yang kita bacakan Rasulullah, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai pada Adnan tidak ada khilaf. Dan kita baca kitab Berzanji pun kita akan nampak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampailah pada Adnan. Adapun di atas Adnan padanya khilaf yang banyak. Tetapi kalau kita baca dalam setengah riwayat, ada menyenaraikan riwayat itu. Dan saya nak baca dan bawa pada malam ni supaya kita nampak bahawa Nabi itu, bagi orang Islam, kena rasa Nabi adalah seorang terpilih. Kena letak full respect. Respect yang sepenuhnya, sehingga barulah insya-Allah Nabi akan kita lihat pada pandangan yang sepatutnya. Adnan bin Addi bin Adad. Ya, dalam riwayat kata bin Udad. Sebab tu pihi hilaf. Ya, bin Adi bin Adad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashcub bin Nabit bin Ismail. Ismail bin Allahu Akbar. Memanglah dalam saya nak menghafal nasab Nabi yang paling payah Ismail bin Ibrahim itulah sebenarnya. Hak lain tu senang je. Dan sahabat saya di sini sambil duduk bersandar, Ismail bin Ibrahim. Masya Allah, maknanya yang paling susah tu Allahu Akbar ya. Tuan-tuan, apatah lagi yang mudah-mudah rasa ya. Sebab tu daripada